Episod kali ini, aku akan ceritakan 10 kisah misteri yang pernah berlaku ataupun sering kita dengar di UiTM Segamat Johor. Kalau anda sudah bersedia, jom kita dengarkan. When we come to see the teddy bear here to play, if you don't play with us, then we will kill you. Mommy? Mommy? Sebelum aku mula ceritakan kisah misteri yang terdapat di UiTM Segamat, aku akan ceritakan sedikit mengenai latar belakang universiti itu. UiTM Segamat mula beroperasi pada 15 Disember 1983, dikelilingi oleh hutan dan terdapat sebuah perkuburan Cina yang terletak berhampiran dengannya. Banyak kisah misteri yang kita dengar, terutamanya bagi pelajar UiTM Segamat, di mana ketika mereka melalui jalan di hadapan perkuburan Cina tersebut, yang mereka sering diganggu, di mana terdapat banyak kemalangan yang berlaku. Dan juga pernah kita dengar sebuah kenderaan semasa melalui kereta, mereka berasa berat seperti ditumpang oleh makhluk yang kita tidak ketahui. So di sini aku akan ceritakan 10 kisah misteri yang berlaku di UiTM Segamat. Dan kisah-kisah ini mungkin pernah aku sendiri alami, atau aku dapat melalui email dan cerita daripada rakan-rakan. So, jom kita dengar. Kisah pertama, gangguan di tandas Kolej Suluk Belingkong. Terdapat 4 blok di Kolej Suluk Belingkong. Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D. Tapi aku takkan ceritakan kat korang tandas mana yang terlibat, sebab aku takut nanti korang rasa seram untuk pergi ke tandas tu. Bagi pelajar lelaki, biasalah kita selalunya tidur lewat, kadang-kadang pukul 12 pagi, 1 pagi, 2 pagi sebab main game, tengok movie kan. So, kisah seram ni diceritakan oleh salah seorang pelajar yang bernama Muhammad Nazrin, di mana pada satu malam tu dia tidur lewat dengan dia punya roommate lah, kan, tengok movie, main game. Dan pada ketika itu Nazrin tiba-tiba berasa sakit perut dan dia minta tolong pada roommate dia untuk teman lah. Inilah tengah malam kan, nak pergi tandas seorang, agak takut. So dia minta tolong salah seorang pada dia punya roommate lah, Man, untuk teman dia pergi ke toilet. Man, aku sakit perut lah Man. Teman aku sekejap Man, pergi toilet. Kau ni, aku tengah main game ni. Kau pergilah, pergi tandas pun takut ke? Man, aku minta tolong Man, aku tu sakit perut Man. Teman aku sekejap Man, kau duduk luar je. Tolong Man. Weh, kejap lah. Weh, kejap lah. Aku tengah final ni. Kan, kalah kan. Kau punca lah. Kau pergi dulu. Jadi aku sampai. Aduh, kau ni minta tolong sikit pun tak boleh lah. Disebabkan Nazrin ni rasa sakit sangat perut dia, so dia terus pergi ke tandas seorang tanpa ditemani oleh Man lah. Dia masuk ke tandas, lepas tu dia cakap macam ni lah, tak gunanya member, aku tak tolong pun berkira dengan aku. Tengoklah nanti kau minta tolong aku, jangan harap nak tolong kau. So dia masuk salah satu pintu di tandas Kolej Suluk Belingkong tu. Dia masuk, dia duduk, sedang dia buat hajat tu. Dia tengah duduk kan, duduk dekat atas tandas tu. Dan dia main air lah kan, dia jirus lantai. Kalau kita jirus lantai tu, bila air lantai tu basah dengan air, dan kita bila pandang, kita akan nampak pantulan dari atas kan. So tengah dia jirus-jirus tu, tiba-tiba jatuhnya titisan darah ke atas lantai tu. Dia cepat-cepat pandang ke atas, dia tengok apa yang ada kat atas, tapi tak ada benda pun. Dia pandang balik dekat lantai tu, memang dia tengok darah. So dia jirus balik darah tu, dia jirus. Lepas tu dia duduk diam. Dia pandang sekali lagi, jatuh lagi titisan darah
ke lantai. Dia pandang sekali lagi, dia tengok atas, tapi memang tak ada orang. Dan dia rasa mungkin ada orang cuba nak takutkan dia. Dia jerit lah, "Eh Man, kau ke tu? Eh Man, siapa tu?" Tapi tak ada siapa pun nyaut dalam tandas tu. Dia duduk diam, dia basuh balik lantai tu, dia jirus, dia buang darah tu. Lepas Nazrin tanya siapa tu, dan dia pandang balik dekat bawah lantai. Dia ternampak macam ada satu kepala sedang mengintai dia dari tandas sebelah. Dia pandang balik atas, dia tengok tak ada apa pun. Dan dia cepat-cepat basuh semua kan apa yang patut. Dia intai tandas sebelah tu, dia keluar, dia intai. Tapi memang tak ada orang pun dalam tandas tu. Dia cepat-cepat keluar. So itulah antara salah satu kisah seram yang terdapat di Kolej Suluk Blingkong. Okey, kalau korang tengok pada gambar di bawah ni, ini adalah gambar di mana salah seorang pelajar yang berjaya menangkap gambar ni di tangga di salah satu blok di Kolej Suluk Blingkong. Aku tak tahu sama ada gambar ni betul atau tidak. Korang sendiri boleh nilai. Untuk makluman korang, apa yang aku pernah dengar mengenai Kolej Suluk Blingkong ni, semasa pembinaan dia, terdapat ada satu kes kematian di mana kontraktor yang membuat bangunan ni dijumpai telah mati di kawasan tu. Aku tak tahu sama ada kisah ni benar ataupun tidak. Wallahualam. Kisah kedua, penampakan pengawal keselamatan di tingkat 1 bangunan Sri Laksamana. Bangunan Sri Laksamana ni dia terletak di antara Kolej Suluk Blingkong dan laluan untuk naik ke sektor B, Kolej Perempuan lah. Selalunya pelajar-pelajar dari Kolej Suluk Blingkong ni dia akan lalu dekat bawah bangunan Sri Laksamana ni untuk ke food court di sektor B, IFC, Intan Food Corner. Dan kisah seram ni bermula bila pada satu malam ni ada salah satu pelajar ni, aku namakan sebagai Syahmi lah. Syahmi ni dia nak pergi ke food court dan dia lalu bawah bangunan Sri Laksamana. Bangunan Sri Laksamana ni adalah bangunan kelas bagi pelajar-pelajar di UiTM Segamat. So pada waktu malam memang agak sunyi, tiada orang kat situ, memang gelap lah. So Syahmi ni masa on the way nak pergi ke Intan Food Corner, dia lalu dekat bawah tu, tengah jalan, tiba-tiba dia macam rasa sejuk. Dia rasa macam sejuk dekat belakang tengkuk dia. Tapi dia terus jalan, dia rasa macam seperti ada orang sedang memerhatikan dia. Sedang dia jalan, tiba-tiba dia terpandang dekat tingkat 1. Dia ternampak seperti ada satu pengawal keselamatan. Tapi sekarang UiTM dah tak ada pengawal keselamatan. Sekarang ni ialah polis bantuan. Dan polis bantuan pakaian dia adalah pakaian seragam hitam seperti polis. Tapi apa yang dia nampak, pengawal keselamatan ni berpakaian seperti zaman 90-an, iaitu baju warna coklat lama. Dan dia nampak pengawal keselamatan tu sedang berjalan sambil meronda-ronda, dia pandang kelas-kelas. Dia mula-mula tak fikir apalah. Dia jalan, dia nampak, okey, dia jalan je macam biasa. Lepas dah beli makanan semua, dia patah balik dan nak balik ke kolej. Semasa dalam perjalanan dia nak balik ke kolej, dia akan lalu semula di bawah bangunan Sri Laksamana. Dan tengah lalu, tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi orang berzikir. Laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengar laju macam orang berzikir. Dia macam pelik lah, kenapa ada orang berzikir kat kawasan ni. Dia pandang belakang, kanan semua, dan masa pandang kelas semua, tapi tak ada benda pun. Tiba-tiba masa on the way nak balik tu, dia ternampak sekali lagi pengawal keselamatan yang seakan-akan pada tahun 1990-an sedang memandang dia dari tingkat 1. Dia pandang balik pengawal tu, dan pengawal tu sedang merenung dia. Dia cakap dalam hati, kenapa pula orang ni pandang aku? Aku dah buat salah ke? Tiba-tiba baru disedar yang apa yang dia nampak tu adalah bukannya pengawal keselamatan ataupun polis bantuan, tetapi adalah jemaah pengawal keselamatan yang seakan-akan pada tahun 1990-an. Dia berlari balik pergi ke kolej dan dia masuk bilik, dia ceritakan balik apa yang dia nampak dekat bangunan Sri Laksamana. Dan untuk makluman korang, untuk nak lalu ke bangunan Sri Laksamana ni memang sangat gelap, tak ada orang. Kalau aku pun pernah sendiri lalu dekat kawasan tu pada waktu malam, dan rasa dia sejuk semacam seperti ada orang sedang memerhatikan kita.
So kalau boleh, sesiapa nak lalu kat kawasan tu, ajaklah teman, at least seorang dua, untuk korang lalu di kawasan tu. Kisah seram ketiga, penampakan hantu di Blok Ilmuwan. Dekat UiTM Johor ni, ada 3 bangunan untuk yang digunakan sebagai kelas, iaitu Blok I, Blok C dan Blok U. Blok I ni adalah Blok Ilmuwan, di mana blok ni digunakan oleh pelajar ijazah. Dan Blok Ilmuwan ni terletak di bawah, kalau kita lalu tangga Kolej Baiduri ni, memang akan sampailah di Blok Ilmuwan ni. Dan pada satu malam ni, ada satu kumpulan pelajar sedang ronda-ronda pusing di UiTM Johor ni. Biasalah untuk ambil angin kan pada waktu malam. Sedang dia pusing-pusing jalan-jalan tu dekat area Dewan Seri Temenggung. Tiba-tiba diorang terdengar ada suara seperti perempuan menyilai macam ni. Dan mereka saling pandang antara satu sama lain. Weh, kau dengar tak apa kau dengar? Weh, jangan tegur lah. Kau ni buat diam je. Salah seorang daripada pelajar tu, dia terpandang dekat Blok Ilmuwan. Kan, kalau korang perasan, dekat bawah Blok CU tu, kat tengah tu ada co-blok. Zaman aku ada co-blok lah, tahun 2013-2012 macam tu. Kejadian ni berlaku masa co-blok tu tak wujud lagi, memang kosong tapak tu. Dan salah seorang pelajar dari kumpulan tu, dia terpandang di Blok Ilmuwan dan dia ternampak seperti ada satu susuk tubuh perempuan di tingkat 2 di Blok Ilmuwan. Rambut panjang, berpakaian putih, sedang berdiri. Dia beritahu kawan-kawan dia, "Weh, korang, cuba tengok tu. Weh, apa benda tu?" Dia nampak seperti ada satu lembaga sedang berdiri tegak, dan perlahan-lahan benda tu berjalan macam terapung tau. Dia jalan, pop, dia hilang. Diorang semua tu terus berlari bertepiaran, lari balik ke kolej masing-masing. Dan itulah antara kisah seram yang terdapat di Blok Ilmuwan. Blok Ilmuwan, Blok C dan Blok U tu adalah kelas pada waktu siang ni, dan pada waktu malam pelajar-pelajar adalah dilarang untuk sama sekali berada di kawasan berkenaan. Dan kebiasaannya polis bantuan akan datang, akan buat checking di kawasan berkenaan. Kisah seram ketiga, Wing 3D di Kolej Taming Sari. Kisah seram pasal Wing 3 ni memang popular di UiTM Johor dan terletak di Kolej Taming Sari, dan di mana pada ketika dahulu ada satu kumpulan pelajar senior ni membuli pelajar junior lah. Dan ada, nak jadikan cerita, ada satu ketika ni aku namakan sebagai Farid lah. Farid ni adalah junior baru di UiTM Johor. Dan dia punya senior ni, dia membuli Farid ni sangat tragis lah. Dia kata, "Weh, aku rasa lapar hari ni. Aku nak kau pergi cari karipap malam ni juga. Aku tak kisahlah kat mana kau nak cari. Aku tahu malam ni kau mesti dapatkan karipap tu untuk aku. Kau pergilah cari kat Wing 3D ke apa kan." Dia ada sebut pasal Wing 3D. Sedangkan Wing 3D tu sebenarnya tak wujud pun dekat Kolej Taming Sari tu. Farid ni rasa takut. Yelah, pelajar baru kan, kawan pun tak ada. So dia turut je perintah. Dia pergi cari dekat setiap level, cari karipap. Mana tahu ada terjumpa orang terjual kan karipap pada waktu malam. Sedang jalan-jalan, dengan izin Allah, dia ternampak Wing 3D. Dan dia masuk dekat wing tu. Dia macam biasalah, dia nampak ada bilik-bilik. Dan dia ternampak ada satu makcik sedang berjalan memegang bakul seperti menjual makanan. Karipap panas. Dia panggil makcik tu, Makcik, sekejap makcik." Dia pergi dekat makcik tu, dia tanya, Makcik ada jual karipap tak?" Makcik tu pandang dia sambil senyum. "Ada nak. Anak nak berapa?" Makcik, bagi saya 5 lah makcik karipap ni." "Boleh, sekejap ya." Dan dia tengok makcik tu mengeluarkan plastik dan ambil 5 biji karipap lah. Dia bungkus dan dia bagi kepada Farid ni. Farid ni bayar dan dia kata, "Terima kasih makcik." Dia pusing belakang dan dia hendak balik ke bilik dia lah. Dia nak bagi kepada senior dia punya karipap tu. Sedang dia jalan tu, makcik tu panggil dia, "Nak? Oh nak? Sekejap." Farid ni pandang belakang. Dia pandang makcik tu. Lepas tu makcik tu cakap,
cakap dengan abang-abang kamu, jangan suka bully orang ya. Dia tak faham apa yang makcik tu cuba katakan. Dan dia pandang ke depan semula dan dia terus balik ke bilik senior dah untuk nak serahkan karipap tu. Dia ketuk bilik, dia masuk, dia nampak dia punya senior tu tengah duduk. Ada yang duduk atas katil, duduk atas lantai, atas kerusi lah sambil berburak gelak-gelak. Dan dia cakap, "Bang, nah bang, karipap saya beli tadi." Salah seorang pada senior tu dia kata, "Oi, bagus kau ni. Kat mana kau beli karipap ni?" "Ada bang, saya terjumpa ada makcik tadi dekat Uin 3D. Dia jual karipap ni, panas-panas lagi ni bang." Semua senior dalam bilik tu terkejut. Dia kata budak ni cuba mainkan diorang lah. Dan dia kata, "Kau jangan nak mainkan aku. Wing 3D tak wujud pun. Kau cakap baik-baik, kat mana kau beli karipap ni? Sebelum kita pukul kau." Betul bang, memang saya beli karipap ni dekat Wing 3D. Kan abang yang suruh tadi pergi kat Wing 3D, ada makcik tu jual." Semua senior-senior ni terkejut dengan apa yang berlaku. Dan dikatakan pada esok harinya, kesemua diorang ni demam selepas mereka mendengar kisah daripada budak tu. Aku tahu korang yang menonton kisah ni mesti pernah dengar kisah makcik jual karipap dan Wing 3D. Dan kalau korang sendiri pernah dengar version korang boleh komen lah. Ini version yang apa yang aku dengar lah di Kolej Taminsari. Kisah kelima, tangki air di Kolej Suluk Belingkong. Untuk makluman korang, dekat belakang Kolej Suluk Belingkong ni ada satu tangki air besar. Dan dekat area tu juga ada satu macam bukit yang memisahkan antara Kolej Suluk Belingkong dan juga Kolej Perempuan, iaitu Kolej Intan. Kebiasaannya budak-budak lelaki ni dia orang akan kalau nak pergi ke food court di IFC tu, dia orang akan turun lalu dekat blok Sri Laksmana dan naik semula ke atas untuk pergi ke food court. Tapi ada juga sesetengah pelajar lelaki ni yang curi-curi lalu dekat bukit tu. Mereka cuba lintas kawasan bukit tu dan melalui Kolej Intan. Nak dijadikan cerita, kawasan tu adalah sebenarnya kawasan larangan bagi manusia untuk melintas. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sebab dikatakan dulunya ada perjanjian di mana manusia tidak boleh melalui jalan itu kerana itu adalah laluan bagi makhluk-makhluk jin di kawasan itu. Dan Kolej Suluk Belingkong ni pada dahulunya adalah satu hutan. Dan bila kita buat bangunan di kolej, iaitu Kolej Suluk Belingkong ni, memang ada perjanjian di mana kawasan itu adalah kawasan diorang dan manusia tidak boleh melintasi kawasan itu. Aku tak tahu betul ke tak cerita yang aku dengar ni, sebab memang ada ustaz dahulu yang pernah berunding dengan makhluk ni. Dan dia kata memang kawasan tu manusia tak boleh melintas pun. Kalau melintas, kalau korang kena ganggu, itu adalah tanggungjawab korang sendirilah. Sama ada benda ni betul atau tidak, Wallahualam. Sebab tu kalau boleh korang jangan sesekali ikut jalan shortcut lah, jalan tikus ke mana dekat UiTM tu. Sebab memang ada cerita tersendiri yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Okey, ini adalah 5 kisah misteri yang pernah berlaku di UiTM Segamat Johor. Aku akan ceritakan lagi 5 kisah misteri yang pernah berlaku di UiTM Segamat Johor di episod yang akan datang, iaitu di part kedua. Kalau korang rasa video kali ini menarik, korang boleh tekan like dan subscribe channel Jangan Tegur Studio. Semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam channel Jangan Tegur Studio.